Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Rahma. Saya akan membentangkan pengenalan bagi norma masyarakat terhadap SPR serta cara mengenanganinya. Baiklah, pertama sekalinya, penduduk di Malaysia yang sudah berdaftar untuk mengundi telah melebihi daripada 21 juta. Kemudian, semua pengundi ini layak untuk mengundi di pilihan raya umum dan setiap pilihan raya umum ini diperlukan untuk mentadbir negara. Suruhanjaya Pilihan Raya juga telah ditubuhkan di atas perkara 114 Perlembagaan. Namun demikian, pada waktu kini terdapat beberapa stigma yang tidak mempercayai tugas-tugas SPR dan anggotanya dalam menjalankan PRU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Rahmat dan saya akan membentangkan sorotan kajian. Kajian pertama ialah daripada tulisan Muhammad Fatihi Yusof yang bertajuk Pengendalian Pilihan Raya dalam Perlembagaan, Perlukah Penilaian Semula? Kajian di atas mengenai penilaian yang menyeluruh terhadap tapak asas SPR serta mencari ruang untuk meningkatkan keberkesanan pengendalian pilihan raya. Manakala kajian kami memfokuskan ketidakkepercayaan rakyat terhadap petugas Suruhanjaya Pilihan Raya semasa pengendalian PRU. Untuk yang kedua ialah analisis cabaran tadbir urus pilihan raya daripada Nur Azam Muhammad Noor. Kajian di atas adalah mengenal pasti konsep tadbir urus pilihan raya dan cabaran-cabaran yang mengekang kredibiliti pelaksanaan pilihan raya itu sendiri. Manakala kajian kami memfokuskan faktor-faktor yang menyebabkan keraguan rakyat terhadap institusi SPR semasa mengendalikan pilihan raya umum, iaitu PRU. Kajian lepas yang seterusnya, pemerhati pilihan raya domestik di Malaysia, kajian kes ahli akademik sebagai pemerhati pilihan raya daripada Muhammad Taqiyuddin Ismail dan Nur Azam Muhammad Noor. Perbezaan antara kajian di atas yang akan kami lakukan adalah kajian di atas membicarakan mengenai memerihalkan secara umum disiplin bidang pemantauan pilihan raya di Malaysia dengan memfokuskan kepada pasukan pemerhati ahli akademik. Manakala, kajian kami memfokuskan kepada mengenal pasti dasar penyusutan keyakinan masyarakat terhadap institusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Seterusnya, metodologi kajian. Kajian ini adalah bentuk kualitatif di mana ia lebih memfokuskan kepada kaedah pengumpulan data sekunder. Data sekunder ialah kumpulan data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh penyidik luar yang menggunakan sumber utama sebagai sumber rujukan. Pendekatan kajian. Kajian ini dijalankan dalam bentuk kualitatif di mana kajian ini banyak berpandukan kepada sumber rujukan perpustakaan. Kajian kualitatif merupakan kajian semula jadi yang tidak mematuhi spesifikasi statistik serta dapatan kajian yang diperoleh juga adalah tidak boleh digeneralisasikan. Walau bagaimanapun, kajian kualitatif ini juga dapat menyumbang sesuatu yang bermakna kepada kajian berstatistik. Selain itu, data ini juga dipersembahkan dalam bentuk citation bagi memperlihatkan dari mana data itu diambil. Reka bentuk kajian. Kajian ini lebih memfokuskan kepada kaedah pengumpulan data sekunder. Data sekunder ialah kumpulan data yang dikumpulkan dan dilaporkan oleh penyelidik luar yang menggunakan sumber utama sebagai rujukan. Selain itu, data sekunder juga adalah data diperoleh daripada sumber kedua dan seterusnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Rahmat Ismail. Nombor matriks DB21053 ingin membentangkan mengenai isu semasa dan cabaran kepercayaan masyarakat umum terhadap pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Yang pertama, kebanyakan petugas pilihan raya adalah merupakan orang awam yang berlatar belakangkan daripada pelbagai kerjaya. Walaupun petugas pilihan raya menyokong calon atau parti politik tertentu, mereka hendaklah menjalankan tugas dan bersikap adil, profesional dan tidak bias. Adalah satu penghinaan kepada petugas pilihan raya kerana ia melibatkan rakyat dan juga merupakan pengundi mengenai tuduhan dilontarkan terhadap mereka. Bagi mengatasi masalah ini, Suruhanjaya Pilihan Raya melantik Badan Pengurusan Pilihan Raya sebagai pemerhati antarabangsa dari 13 negara. Suruhanjaya Pilihan Raya juga melantik wakil universiti dan juga NGO sebagai pemerhati tempatan. Mereka juga memberikan panduan dan latihan kepada pegawai pengurusan pilihan raya dan juga kepada semua petugas pilihan raya. Okey, saya akan terangkan berkenaan faktor-faktor keraguan rakyat terhadap institusi SPR.
Okey, yang pertama adalah tanggungjawab institusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia atau dikenali sebagai SPR itu sendiri. Okey, kita mestilah mengambil perhatian tentang kepentingan pelantikan anggota SPR dan fungsi mereka supaya mempunyai kepercayaan awam. Yang kedua adalah tersebarnya kabar angin yang mengatakan pihak SPR tidak tulus dalam menjalankan tugas sebagai pegawai di tempat pilihan raya. Jadi, kita pihak kuasa perlu memainkan peranan dengan cara mengambil tindakan kepada siapa yang menyebarkan berita palsu tersebut. Dan yang terakhir adalah berkenaan peranan serta amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap petugas SPR semasa sesi pilihan raya tersebut. Okey, kita perlulah memaklumkan kepada masyarakat tentang peranan serta amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap petugas SPR semasa pilihan raya supaya mereka faham akan tugas mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Arif Haikal bin Muhammad Tarmizi, nombor matriks DB210011. Saya akan membentangkan tentang isu semasa dan cabaran serta langkah mengatasi. Cabaran yang pertama merupakan rakyat tidak mahu keluar mengundi kerana mendengar berita buruk mengenai petugas SPR yang pecah amanah. Kepercayaan rakyat terhadap ketulusan pihak SPR dalam menjalankan tugas adalah amat penting untuk mengelakkan timbulnya masalah, lebih-lebih lagi jika terdapat pihak SPR yang berat sebelah. Ini boleh mengakibatkan masyarakat tidak mahu keluar mengundi kerana mendengar berita buruk mengenai petugas SPR yang pecah amanah. Hal ini harus dititik beratkan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat di samping membina negara Malaysia yang bersepadu. Jika hal ini tidak dibendung, masyarakat tidak memberi kerjasama dan tidak menghiraukan arahan yang telah diberikan oleh petugas SPR kerana hilangnya rasa hormat kepada pihak berkenaan. Sehubungan dengan itu, pihak yang bertanggungjawab seharusnya mencari jalan penyelesaian agar kepercayaan rakyat dapat dijaga bagi memastikan hak rakyat sebagai seorang pengundi terjamin. Bagi isu yang pernah berlaku seperti agenda blackout pula memberikan impak yang negatif terhadap pandangan rakyat. Lebih-lebih lagi apabila bekalan elektrik terputus semasa proses pengiraan undi. Pandangan negatif masyarakat terhadap pihak yang bertanggungjawab termasuklah mempersoalkan ketulusan proses pengiraan undi, persiapan awal pihak bertanggungjawab dan juga kurangnya kemahiran dalam bidang teknologi pihak berkenaan. Pengundi hantu juga telah menjadi isu hangat yang membuatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pihak yang bertanggungjawab. Ini membuktikan pihak yang bertanggungjawab tidak cekap dalam mengemaskini maklumat. Menurut SPR, mereka hanya boleh mengeluarkan nama seorang pengundi jika disertakan bukti. Oleh itu, nama mereka yang meninggal dunia akan kekal dalam senarai sehingga dilaporkan oleh waris beserta surat mati atau dokumen yang rasmi. Pihak yang licik boleh mengambil kesempatan di atas kekurangan ini dengan mewujudkan undi hantu. Pada era pasca modernisasi ini, maklumat boleh didapatkan di mana-mana sahaja. Dek kerana teknologi yang berkembang pesat, langkah mengatasi termasuklah memberikan pendedahan kepada rakyat, iaitu proses pemilihan petugas SPR secara terperinci di laman tersawang portal rasmi SPR agar kepercayaan rakyat kepada petugas SPR dapat dikukuhkan. Ketulusan petugas SPR juga dapat dijamin kerana rakyat memahami proses pemilihan petugas SPR tidak dilakukan secara memilih kasih ataupun terhad kepada kenalan terdekat sahaja, tetapi dilakukan secara adil dan sistematik. Pendedahan juga boleh dilakukan di laman sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok dan sebagainya. Langkah mengatasi yang dicadangkan kelihatan mudah dan mungkin dipandang remeh, tetapi keberkesanannya boleh mendatangkan impak yang besar kepada pandangan rakyat terhadap petugas SPR. Selain itu, memberatkan lagi hukuman atau denda yang dikenakan kepada pelaku yang disabitkan kesalahan. Menurut Undang-Undang Malaysia, seseorang pengundi hantu jika disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun dan denda tidak kurang daripada RM1,000 dan tidak lebih daripada RM5,000. Pihak yang licik tidak takut untuk mengambil kesempatan dengan jumlah hukuman dan denda yang dikenakan kerana hukuman yang dikenakan tidak dianggap berat di atas faktor sesebuah parti politik
semestinya mempunyai jumlah simpanan wang yang besar. Korupsi politik yang berlaku ini bakal menguntungkan sesebuah pihak untuk memenangi undian dan menjamin kemenangan pada pihak yang berbuat sedemikian. Seterusnya, langkah mengatasi yang boleh dilakukan ialah pihak SPR hendaklah membuat persiapan awal. Pihak SPR boleh mengadakan pengiraan undi secara langsung di laman sosial YouTube mengikut DUN masing-masing sebagai rujukan bagi rakyat Malaysia. Tujuannya adalah untuk menonton semula proses pengiraan kertas undi yang dijalankan oleh kerani mengira undi secara atas talian untuk mengukuhkan lagi kepercayaan rakyat kepada petugas SPR yang dilantik. Pengiraan undi akan direkodkan selepas pengiraan undian selesai seiring dengan tontonan rakyat yang mengikuti siaran langsung. Akhir sekali, pihak SPR juga seharusnya membuat persiapan awal dengan menyediakan generator ataupun penjana elektrik pada kawasan pengiraan undi yang dilakukan untuk mengelakkan agenda blackout daripada berlaku. Kes seperti ini harus dititik beratkan untuk mengelakkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada petugas SPR. Sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Kesimpulannya, Suruhanjaya Pilihan Raya perlulah bersifat neutral di mana tidak mengikut dan memberatkan mana-mana blok parti politik yang tanding. Mereka juga perlu menapis setiap anggota yang ditugaskan agar pilihan raya umum yang diadakan mendapat penerimaan oleh seluruh rakyat Malaysia akan ketulusan serta integriti anggota mereka. Peranan masyarakat Malaysia perlu seharusnya bertika. Kesopanan dan kesudahan mestilah disemat serta diamalkan sebaiknya. Media komunikasi iaitu media sosial juga perlulah pengukuhan dalam penggunaannya. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih dan juga peringatan, tidak pasti jangan kongsi.